Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Habib, wakil daripada kumpulan 1 dalam subjek kaedah pendidikan di bawah pembahagian tugas ataupun assignment, eksperimen dan evaluasi eksperimen. Jadi bersama-sama saya nanti sahabat-sahabat saya yang berjaya tanya, Ahmad Fikri binti Muhammad Nur, Siti Nuaslinda binti Mat Saleh, Muhammad Fikri bin Razak. Bersama-sama kami juga nanti dalam melaksanakan tugasan ini kami dibimbing oleh dua pensyarah yang hebat, iaitu Profesor Madya Abdul Azim Mahini binti Mansur dan Dr. Mahfizah binti Adnan. Bawah tajuk reka bentuk eksperimen, kami diberi tugasan dalam membuat sedikit ulasan ataupun sedikit penerangan kepada sahabat-sahabat semua dari sudut reka bentuk eksperimen, iaitu penyelidikan eksperimen. Penyelidikan eksperimen itu merupakan satu jenis penyelidikan yang menguji hipotesis dan menentukan hubungan bentuk sebab akibat dalam sistem tutup dan terkawal. Ini menurut Gates 1996 dan Gale dan Bolt 2003. Ini bermakna pengkaji mengkaji kumpulan yang dipilih secara awal dan melaksanakan kajian yang lebih sistematik dengan pemantauan perubahan dalam kajian. 3 syarat umum reka bentuk kajian eksperimen ialah: pertama, pengkaji mesti mengawal hal-hal yang dianggap penting dalam suatu keadaan. Yang keduanya, perbuatan manipulasi dibuat dalam keadaan terkawal. Yang ketiganya, pengkaji mesti mematikan kesan daripada perbuatan memanipulasikan yang dilakukan untuk tujuan mengumpul data. Jenis reka bentuk eksperimen. Reka bentuk eksperimen terbagi kepada 4. Satu, reka bentuk pra-eksperimen. Kedua ialah reka bentuk eksperimen sebenar atau experimental design. Ketiga, reka bentuk quasi eksperimen dan reka bentuk faktor. Baik, reka bentuk kajian eksperimen yang seperti yang diterangkan tadi, kita bagi contoh dalam bidang sains. Baik, bidang sains ini contohnya dia ada dua set. Begitu juga dengan bidang sains saja, dia ada 2 set juga, set kawalan dan set kawatan. Baik, seperti yang diberi contoh ialah tubusan tumbuhan. Baik, dalam bidang sains, tubusan tumbuhan ini kita dapat tengok seperti kacang hijau untuk kita tumbuhkan ubi. Variabel yang tidak boleh tidak dimanipulasi, maknanya kita biarkan dia set kawalan itu, kita letak di kacang itu dengan kapas dan kita biarkan. Tetapi set B itu, rawatan itu, iaitu variabel dimanipulasi itu, dia bagi contoh tumbuhan yang dikawal itu, dijaga itu ialah kita letakkan air, kita letakkan dia, dan menjadi hipotesis. Hipotesisnya ialah air menjadi penyebab memberi kesan kebutuhan tumbuhan. Begitu juga dengan bidang sains sosial pendidikan. Di dalam dibagi contoh ialah pencapaian jaminan dalam kelas kaedah PDP ataupun kaedah tradisional. Guru hanya mengajar dan tidak menggunakan kaedah yang sesuai dengan kaedah. Tapi apabila mengambil rawatan, PDP dan kaedah yang mempunyai kaedah dalam PDP, seperti dia meletakkan peta minda, seperti guru mengadakan modul, dan itu dipanggil dia akan mendapat kepada peningkatan kadar minat terhadap suatu subjek, rather than yang tradisional lah, belajar akan tahu sekolah dan mendengar saja. Baik, hasil ujian. Baik, apabila PDP ini mempunyai kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan, ataupun sains itu kawalan dan rawatan, maka dia akan come out dengan result hypothesis, hasil ujian menunjukkan perbezaan yang signifikan ataupun dia menyatakan kesan positif. Itu dari sudut 3 jenis bentuk eksperimen sebenar. Reka bentuk kumpulan kawalan dan pasca ujian, pre and post test control design seperti yang terang tadi. Kemudian reka bentuk kumpulan kawalan pasca ujian sahaja, control post test only control design, dan akhir sekali ialah reka bentuk Solomon atau kumpulan. Baik, yang ini semua telah diterangkan oleh sahabat-sahabat saya sebentar lagi. Baik, reka bentuk kumpulan kawalan dan kumpulan kawalan pra dan pasca ujian, iaitu pre and post test control design. Kumpulan kawalan ini adalah kumpulan saja yang menggunakan kaedah tradisional seperti yang diterangkan dalam sains sosial tadi dan kemanusiaan tadi. Rawatan pula ialah kaedah baru yang digunakan, iaitu kumpulan rawatan. Daripada dua ini kita dapat nyatakan bahawa kedua-dua kaedah ini akan dikeluarkan dalam keadaan data, di mana kita melihat pasca ujian nanti keputusan yang setiap penyelidikan itu mempunyai keputusan atau pendapat terhadap apa yang diuji. Saya rasa saya serahkan seterusnya kepada Cik Ahmad Fikri. Saya akan menerangkan mengenai kajian eksperimental pasca ujian, di mana kajian ini hanya menggunakan pasca ujian sahaja kerana ciri-ciri yang terdapat dalam kumpulan-kumpulan yang dikaji dianggap mempunyai ciri-ciri yang sama.
Kajian ini merupakan kajian yang paling ringkas akan tetapi mempunyai kesahan dalaman yang tinggi. Selain itu, responden dalam kajian ini akan diagihkan ke dalam 2 kumpulan rawak dan variabel bersandar diukur sekali sahaja. Terdapat 2 reka bentuk eksperimental pasca ujian iaitu reka bentuk perbandingan antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan serta reka bentuk perbandingan relatif antara kumpulan-kumpulan. Jadi saya berikan contoh di sini, kajian yang telah dilaksanakan oleh Lumintang dan rakan-rakan mengenai kesan penggunaan ubat kortikosteroid. Okay, di sini saya ambil daripada kaedah metodologinya. This randomized experimental post-test only study involved 54 deep dermal burn wounds on the ventral ear of female Oryctolagus canulas, iaitu Arnab. Okay, jadi di sini ia ada 54 responden yang diagihkan pada 3 kumpulan itu adalah mengikut fasa, tapi ia mempunyai setiap kumpulan tadi dibahagikan kepada 2 iaitu treatment dan juga kontrol. Maksudnya ada kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Bagi kajian eksperimental seterusnya iaitu kajian eksperimental 4 kumpulan Solomon, yang mana kajian ini digunakan untuk mengenal pasti kewujudan kesan pengujian. Ia diberikan, ia adalah akibat diberi ujian lebih daripada sekali dan respons yang diberi pada kali kedua dipengaruhi ujian kali pertama. Antara contoh kajian ini dibuat oleh Nilgun Bakloglu berkaitan dengan penilaian terhadap kaedah drama kreatif yang digunakan dalam kelas untuk topik alam sekitar. Okay, yang mana ia melihat kepada teaching method dan juga teacher effect. Jadi di sini ia dibahagikan kepada 2 kumpulan pengajaran yang mana seorang adalah guru sebenar dan salah seorang lagi adalah pengkaji. Dan setiap kumpulan tadi dibahagikan kepada 2 yang mana ia akan menggunakan eksperimen dan juga kontrol iaitu kawalan. Jadi kelebihan dan kelemahan eksperimen benar ini, kelebihannya ia mempunyai kesahan dalaman yang tinggi, causal claims can be investigated, responden memiliki peluang yang sama untuk memasuki mana-mana kumpulan dan bukan ditentukan oleh penulis. Kalau dia tentukan, dia akan jadi bias. Ia mengelak berlakunya ralat dalam ujian post-test design. Keputusan boleh dianalisis secara statistik. Mudah untuk penyelidik lain untuk mengulang balik eksperimen ini dan mendapatkan kesahan. Dan bagi sains fizikal, ia menggunakan data yang numerical, jadi ia lebih mudah untuk memanipulasi satu pemboleh ubah kerana ia memberi jawapan ya atau tidak. Kelemahannya pula, kajian ini adalah tidak tulen kerana peningkatan yang dilaksanakan bukan peningkatan sepenuhnya. Boleh berlaku bias. Kajian ini boleh jadi terlalu sempurna kerana keadaan yang terlalu dikawal dan tidak menggambarkan dunia sebenar. Bagi ahli psikologi dan ahli biologis, kaedah ini tidak dapat menjamin keputusan normal. Eksperimen benar pula boleh menjadi terlalu tepat dan sukar untuk kita menolak ataupun menerima secara sepenuhnya kerana standard pembuktian sukar dicapai. Eksperimen benar juga boleh menjadi terlalu sukar dan memerlukan kos yang tinggi untuk dilaksanakan sehingga ia tidak jadi praktikal. Bagi sains sosial dan sains biologi pula, kepelbagaian adalah kurang jelas dan sangat sukar untuk mengecualikan faktor-faktor lain yang boleh menjejaskan pemboleh ubah yang boleh dimanipulasi. Kuasi eksperimen. Kajian ini biasanya digunakan untuk menilai keberkesanan suatu program apabila responden kajian tidak dapat diagihkan secara rawak. 2 kumpulan responden yang dipilih mestilah tidak seimbang dan tidak mempunyai ciri-ciri yang sama. Menurut Chua 2006, reka bentuk kuasi eksperimen digunakan untuk menggantikan reka berbentuk eksperimen tulen apabila dalam proses pemilihan responden kajian dan pengagihan secara tidak dapat dilakukan oleh pendidik. Kajian ini juga dilakukan ke atas individu yang sentiasa terdedah dengan ralat-ralat dari luar, misalnya perbezaan jantina, umur, latar belakang, pengalaman lepas, pengetahuan sedia ada, pengaruh persekaran dan sebagainya. Kesemua faktor berkenaan boleh mempengaruhi hasil eksperimen. Kajian ini biasanya digunakan oleh penyelidik bidang psikologi, sosiologi dan pendidikan menurut Newman 2000. Ciri-ciri reka bentuk kuasi eksperimen. Pertama, menggunakan kumpulan sedia wujud iaitu intact group. Kedua, 2 atau lebih daripada kumpulan responden yang tidak diagih secara rawak. Ketiga, memerlukan kawalan terhadap pemboleh ubah luaran yang tegas. Dan yang keempat, mengutamakan perbezaan antara kumpulan responden secara semula jadi. Jenis-jenis penyelidikan kuasi eksperimen. Yang pertama iaitu ujian pra-pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang, non-equivalent group pre-post test design. Yang kedua, reka bentuk siri masa, time series design. Dan yang ketiga, reka bentuk pengimbas balas, counterbalance design. Ciri-ciri ujian pra-pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang. Okey, yang pertama ia paling popular dalam kajian keberkesanan dalam bidang pendidikan. Seterusnya iaitu mempunyai 2 kumpulan responden iaitu rawatan dan kawalan. Manakala yang ketiga iaitu reka bentuk ini melibatkan penglibatan kumpulan dalam rawatan dan bukannya penglibatan individu. Oleh kerana kumpulan yang dipilih tidak sedia ada wujud, sebarang kesan yang wujud akibat susunan kumpulan dapat dikurangkan. Berikut ialah contoh kajian pra-pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang yang dijalankan oleh Amirul Mukminin Muhammad, Pusat Citra Universiti Kebahasaan Malaysia yang bertajuk Keberkesanan Kuizi sebagai medium alternatif ulang kaji dan pembelajaran pendiri. Seterusnya, ciri-ciri bagi reka bentuk siri masa. Yang pertama, melibatkan penilaian, pemerhatian atau pengukuran dan rawatan dan diikuti oleh penilaian selanjutnya. Tujuan reka bentuk siri masa adalah untuk mengenal pasti kesan pemboleh ubah yang diperkenalkan hanya selepas beberapa pemerhatian dibuat. Hanya satu kumpulan yang terbabit dan kumpulan berkenaan akan mengambil pra-ujian berulang kali sehingga skor pra-ujian stabil sebelum rawatan diberi. Selepas rawatan, kumpulan tersebut akan mengambil pasca ujian berulang kali sehingga skor pasca ujian stabil.
Kemudian yang keempat, dengan membandingkan skor sebelum dan selepas rawatan diberi, penyelidik dapat mentaksir kesan rawatan terhadap pencapaian kumpulan. Berikut ialah contoh kajian reka bentuk siri masa pengintegrasian sains kesihatan dalam pendidikan Islam KSSM Tingkatan 1, kajian kuasi eksperimen 2019 oleh Muhammad Syukur Muhammad Gulam, Tengku Zainal Aini Tengku Kasim Fadrul Adabi Abdul Kadir daripada Academy of Islamic Studies, University of Malaya. Seterusnya, reka bentuk pengimbas balas. Dalam reka bentuk ini, semua kumpulan menerima rawatan tetapi dalam urutan yang berbeza, iaitu secara rawak, dan kumpulan tersebut diuji semula selepas setiap rawatan. Dia dijalankan apabila kaedah praujian tidak dapat dijalankan. Boleh diaplikasikan untuk menentukan kesan satu rawatan dan kesan urutan rawatan. Kaedah ini juga untuk menentukan keberkesanan satu rawatan, purata pencapaian kumpulan bagi setiap rawatan akan diambil kira dan dibandingkan. Terdapat juga satu faktor peringkat di mana bilangan kumpulan mestilah sama dengan bilangan rawatan. Sebagai contoh, kita tengok kumpulan 1 akan diberi rawatan yang pertama dan diuji dulu, kemudian diberi rawatan kedua, diuji, dan diberi rawatan ketiga dan diuji. Begitu juga kumpulan kedua, kumpulan B, tetapi urutan rawatan tersebut berbeza. Dimulakan dengan rawatan yang ketiga, kemudian rawatan pertama dan rawatan kedua. Begitu juga kumpulan C bermula dengan rawatan kedua, ketiga dan pertama. Contoh kajian yang dapat dilihat menggunakan kaedah pengimbas balas ialah The Effectiveness of Digital Bubble Mind Map Towards Learners' Writing Ability at Islamic Higher Education in Kalimantan 2021. Okey, dalam kajian ini, dia menggunakan kaedah free writing dan juga bubble mind map. Dapat dua kumpulan diuji, okey, di mana menggunakan kaedah free writing, kemudian diuji, kemudian diberi pula kaedah bubble mind map dan diuji pada kumpulan pertama, kemudian digunakan pada kumpulan kedua, bubble mind map dahulu, kemudian diuji, dan juga free writing, kemudian diuji semula. Di sini kita boleh nampak dua kumpulan tersebut diuji dengan kaedah yang sama, berbeza urutan rawatan. Reka bentuk kajian tersebut, sekiranya mempunyai kumpulan rawatan atau kawalan, dia akan menjadi eksperimen benar atau kuasi. Sekiranya tiada kawalan atau rawatan, dia akan menjadi bukan eksperimen. Okay, macam mana nak membezakan eksperimen benar dan kuasi? Kita rujuk kepada responden. Responden yang dipilih secara rawak akan menjadi eksperimen benar. Responden yang tidak dipilih secara rawak, kita perlu gunakan kuasi eksperimen. Okay, itulah membezakan kedua-duanya. Okay, dan seringkasnya kedua-dua kajian ini dijalankan untuk menilai keberkesanan sesuatu program ataupun kaedah. Kesimpulannya, reka bentuk pendidikan ini dilakukan oleh penyelidik untuk menentukan kewujudan hubungan antara pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar. Penyelidik perlu berusaha mengawal semua pemboleh ubah luaran atau ancaman yang berpotensi memberi kesan terhadap pemboleh ubah bersandar. Kerana kawalan inilah dapat memastikan pemboleh ubah bebas sahaja yang memberi kesan. Sekian, terima kasih.